Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wawalah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadil kita Ustaz Abdul Rashid, semua organizer JK dan sebagainya, tuan-tuan dan puan asatizah, guru takmir yang dirahmati Allah. Kita akan mula baca kitab Al-Majmu' karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah, syarah kepada Al-Muhadzab yang merupakan kitab yang sangat popular pada tahun 600 Hijrah ya, yang mendapat sambutan daripada seluruh ulama Syafi'i dengan kitab Al-Wasit. So kita baca dulu Majmu', mungkin habis kitab Udhiyah dengan Aqikah ini kita ambil Al-Wasit pula untuk menggabungkan dua aliran mazhab yang begitu popular. Jadi kita pilih Al-Udhiyah, memang soalan sangat top dan sangat relevan dengan kita dan Aqikah, dan buku ini merupakan buku untuk ahlul fatwa ya. Mereka yang terlibat dalam fatwa, tapi bukanlah makna bila baca kali ini kita tu jadi ahli fatwa, banyak latihan-latihan yang perlu kita orang kata apa, ikuti, kemahiran, usaha, mumarasah, duduk dengan masyayikh, melihat kepada waqi', pembacaan dan juga kajian perlu berterusan. Jadi kitab ini karangan Al-Imam Nawawi Syekhul Mazhab adalah penting ya untuk guru takmir membaca dan juga kita membahas satu persatu supaya aqliyah kita ini ada paling kurang disebut sebagai adna muskatin minal fiqh wal aqli. Adalah juga orang kata ruhiyah, DNA, fiqh tu mesti ada muskah tu mesti ada. Kalau tak ada langsung, itu akan menjadi muskilah kepada masyarakat kerana tidak ada mentaliti faqih. Mentaliti faqih ni perlu dibentuk dengan kitab. Dia tak dibentuk dengan sembang. Kalau bentuk dengan sembang, dia tak jadi apa. Ya, mentaliti faqih ni perlu dibentuk dengan kitab yang diiktiraf. Kitab yang kita pilih. Semua kitab yang kita ajar, yang kita baca di sini adalah membentuk mentaliti fundamental fiqh yang ya, insya-Allah mempunyai asas yang kuat yang telah diletakkan oleh para ulama. Cuma kita kena berusahalah untuk faham. Jadi kalau kita tak melalui kitab-kitab yang kita sediakan ini, penyediaan kepada mentaliti faqih ini tak akan berlaku ya, walaupun kita petah ataupun kita boleh menghurai, tetapi mentaliti itu tidak ada, maka kelayakan gugur secara automatik ya. So kita pilih kitab Al-Udhiyah dalam kitab Majmu', sebab Imam Nawawi pun dia karang sampai kitab riba saja, dia meninggal dunia. Jadi ada 9 jilid. Dan petang ataupun kita selang-seli dengan kitab Al-Ashbah wa Nazair, kitab yang juga melatih kita menjadi mufti ataupun faqih, yang bertajuk Furu' Fiqhiyah, yang kita baca sangat menarik. Dan ini yang akan melatih kita latihan mengembangkan otak dan juga cara kita berfikir, sehingga Allah Ta'ala buka futuhat kepada kita lah. Itu futuhat datang daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi pada muka surat 352, dia ada skrin, boleh tengok di situ skrin 352, boleh buka sendiri ya. Itu dah diletak dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Qaul al-Jauhari, ini di antara kita katakan cara faqih merujuk. Sebab itu saya pilih kitab ni untuk kita nak melatih bagaimana kita nak merujuk kamus. Kita tak rujuk kamus Marbawi ya, bila kita nak berbentuk jadi faqih, ataupun kamus moden Miftah ke apa ke. Ini di antara kamus bagi seorang mujtahid ataupun bagi seorang faqih, tanpa merendahkan pada mana-mana kitab. Setiap kitab ada marhalah dan dia ada pengkhususan dia. Dan sebab itu kita nak bawa kepada manhajiyah yang sahih. Bila kita nak merujuk kepada kitab-kitab ini, dari segi bahasa, di antara kitab yang masyhur adalah kitab As-Sihah karangan Imam Jauhari. Dia ada 4 jilid. Di situlah kita akan melihat keaslian bahasa Arab. Bukan tak boleh rujuk kamus Marbawi dan sebagainya. Ustaz Fida pun ada kitab ada kamus Muyassar. Boleh, itu sebagai beginner permulaan. Sebab itu tak boleh berhenti kat situ. Kita kena upgrade lah diri kita. Sebelum saya terlupa untuk buat iklan sikit, iaitu
kepada guru takmir yang menyertai e-book ya peringkat zon utara tahun 2021 di bawah sediaan Tuan Guru kita Profesor Madya Dr. Muhammad Nizam, pensyarah kanan bahagian pengajian Islam. Harap berterusan dalam agenda ini kerana program ini juga boleh dijadikan oleh guru takmir yang menyertai sebagai satu pada dokumen e-book. Dan kita ada 11 orang peserta daripada Penang, Perak 26 paling ramai. Kedah berapa ni? 6 orang. Dan Perlis 5 orang. So ini program yang sangat menarik dan boleh daftar lagi. Takmir zon pada peringkat zon utara dia ada CJ daripada USM sendiri ya. Jadi program kita ni, pengajian kita ni boleh di-e-bookkan oleh guru takmir yang berdaftar. Sebab ini di antara benda yang disebut sebagai inovasi lah, inovasi bagi kita semua. Bila kita ada e-book, insya-Allah penulisan kita ataupun pengajian kita dapat dilihat oleh orang. Sebab pengajian e-book ni dia virtual lah. Jadi orang boleh tengok, orang boleh lihat seluruh dunia. Seluruh dunia, dan ini satu inovasi yang dituntut di dalam syarak. So Rasulullah pun ada dia punya inovasi dia. Bila dalam hadis Tirmizi ya, Inna Allah zawali al-arda fara'aitu masyariqaha wa maghribaha. Satu hari Allah Ta'ala telah bukakan, Allah Ta'ala lipat kepada muka bumi ini, seluruh bumi ini untuk masa akan datang ini, dan aku melihat timur dan barat. Jadi Rasulullah sudah melihat masa depan kita melalui program yang Allah Ta'ala buat kepada Rasulullah, iaitu berlakunya disebut sebagai zawiyah ataupun bumi telah dilipat oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah beritahu tentang masa depan dunia virtual ini. So ia sebahagian daripada taksil syar'i yang saya lakukan, dan tuan-tuan boleh ambil sebagai inisiatif dakwah yang sangat menarik. So jangan lupa. Okey, kita teruskan agenda kita. Qala al-Jauhari, qala al-Asma'i fil udhiyah ada 4 lughatin. Tengok. Ini cara faqih berbincang. Kita nak tengok sebutan udhiyah ada 4 bahasa dalam bahasa Arab. Udhiyatun bi dhammil hamzah. Jadi baca dia udhiyah. Wa idhiyah, iaitu baca dengan bil kasrah ataupun bil kasri. So tak salah kita sebut udhiyah, idhiyah, wa jam'uha adhahi. Kemudian mana dia? Bitasydid liya, maksudnya udhiyah. Ya. Udhiyah wasalis, ataupun yang keempat wa tahfifuha dengan udhiyah boleh, udhiyah pun boleh. Okey, itu bacaan dia. Bitasydid liya, idhiyah, udhiyah, ataupun udhiyah, idhiyah. Wasalis dhiyah. Wa jam'uha dhahaya. Ada kita sebut apa dia, babul dhahaya. Jamak bukan jamak udhiyah, jamak kepada apa nama dia, dia panggil apa tadi? Dhahiyah. Tadi kita ada idhiyah, kita ada udhiyah, jamaknya ada bacaan udhaha pun boleh. So di sini dhahiyah, jam'uha dhahaya. So semuanya adalah tepat. Kemudian warabi' adha. Wa jam'uha adha. Ka'artatin wa arta. Jadi ada 4 bacaan yang kita boleh lihat, dan siapa nak refer tepat boleh tengok dalam kitab As-Sihah Jauhari. Ada 4 jilid. Kalau kita nak ringkas, baca kitab dulu Mukhtarus Sihah oleh Ar-Razi. Ada sejilid tapi dia ringkas sikit. So ini latihan. Mana kalau kita siapa-siapa nak buat research, nak buat paper, nak buat ni, beli kamus ini ataupun tengok kat PDF. Sebab tu buku ni sebenarnya dia bukan setakat membentuk fiqh, tapi dia melatih kita terikat dengan bahasa Arab. Terikat dengan bahasa Arab yang kita jarang dalami isu-isu ini. Ini dipanggil sebagai qiraah tahliliyah, pembacaan analisa. Kalau kita di universiti pun kita tak bahas secara mendalam benda ni. Masa kesuntukan, ya. Yuqalu wa biha summiya yaumal adha. Sebab tu dinamakan sebagai yaumal adha. Ya, dia ambil daripada tadi jamak adha. Dia makan adha tu sebab apa? Tengok dia bahas lagi.
yuqalu dhaha yudhahi tadhiyatan. Fahuwa mudahhin ataupun mudahhiyun, tapi dia dibuang, huruf diganti dengan tanwin iwad. Ini dipanggil apa? Tanwin iwadun anil harfi. So kalau kita baca syarah Ibnu Aqil yang saya cadang tu, Ustaz Fido mengajar cara. So mudahhin, dia wazannya fa'ala yufa'ilu mufa'ilan. Fahuwa mufa'ilun mufa'alun. Mufa'al. So ini di antara benda yang kita belajar sebenarnya sangat bagus. So tadhiyatun ala wazan taf'il. Jadi ta tu ta'iwadun ganti. So kalau Ustaz Fido nak mengajar, eloklah mengaji syarah Ibnu Aqil. Sangat bagus. Waqila, sebagai pendapat yang lemah dalam bahasa Arab, summiyat bidzalika, maksud summiyat al-udhiyah bidzalika li fi'liha, udhiyah itu fi dhuha, waktu duha ya, selepas mana kita semayang dan baca khutbah, selepas tamat baca khutbah itu dah boleh sembelih. Sebab tu namakan pada korban ataupun udhiyah, adhiyah, tadhiyah, idhiyah. So sebab tu bahasa Arab ni kaya, bahasa Melayu tak ada korban, kirban, kurbun, tak ada. Satu je. So ini di antara apa yang siapa letak tu, boleh tengok di situ. Baik, lebih detail yang ni boleh kita pelajari. Wa fil adha lughatan at-tadhkir lughatan lughatu Qaisin, Bani Qais, Batak ni lughatu Tamim, Bani Tamim. So ini di antara asal usul bahasa Arab. Kita kalau bahasa Melayu, kita tak tahu bahasa Melayu kita ni asal usul apa. Dulu yang pakar Profesor Engku Aziz lah, Allah yarham. So kita mungkin kalau siapa pakar bahasa Melayu, kita nak tahu juga asal usul bahasa Melayu ni main pada Bani apa. Kita tak Bani lah, keturunan lah. Hang tu akan jebat kan, contoh lah. So kita ada Bani Qais. Dalam syair pun sebut Bani Qais, kemudian kepada Bani Tamim. So yang orang sebut Bani Tamim kan, tanah. Mim Melayu, itu khurafat-khurafat yang ada dalam ceramah-ceramah orang Malaysia. Bani Tamim maksudnya Bani Tanah Melayu. Ingat Ramzun, kita ilmu Ramzun ni tak ada ilmu. Dia dalam bahasa Arab ada dia panggil nahtun. Tapi itu untuk nama tapi tidak ada ta'lilat. Kita kena ingat al-asma ghairu mu'allalah, apa kaedah ni. Ulama menyatakan al-asma ghairu mu'allalah. Mana kita tak boleh buat macam tilikan motivasi ni. Nama kamu ada berapa huruf ni, yang tu semua itu adalah tahmin, dia panggil, tak ada manfaat apa pun. Tak adalah kemudaratan, tapi tak ada manfaat. Kamu lahir tahun berapa? Februari. Kamu tahun berapa? Itu semua yang dipanggil sebagai tajribah. Taklah haram, tapi tajribah. Tapi kalau kita percaya, itu dipanggil tanjim. Ilmu tilik nasib. Yang dipanggil al-istidlal. So al-istidlal adalah benda yang haram. Mana kita buat teka. Ni tengok jari apa itu, kalau kita kata saya rasa kamu ni panggil macam ni, itu tak apa. Tapi bila kita buat penghujahan, itu dipanggil tilik yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatatayyarun. Okey, jadi mesti ada pembahagian yang perlu kita tahu. Sebab tu kalau orang tu nama Jamilah, tak sebenarnya dia tu cantik. Sebab nama ni tidak perlu kepada illah. Nak letak Jamilah ke Syarifah ke. Walaupun mungkin dia tidak mulia, tapi kita letak nama dia Syarifah. Sebab dia tidak ada ikatan nama dengan illah. Illah hanya berlaku kepada ahkam aqliyah dan juga ahkam syar'iyah, tidak berlaku pada nama. Qala al-musannif, itu al-Imam Syirazi Abu Amirul Mukminin fil Fiqh rahimahullah, dalam kitabnya Al-Muhadzab. So kita ada dua kitab, satu Muhadzab, satu apa dia? Satu lagi apa dia? Al-Majmu', himpunan-himpunan. Majmu' ini kedudukannya adalah pengajian fiqhul muqaranah, pengajian fiqh perbandingan. Mana kita sekarang ni berada dalam dua apa nama dia, lubuk fiqh mazhab Syafi'i dan lubuk fiqh salaf yang disebut sebagai fiqhus salaf, yang merupakan satu ilmu yang penting. Kitab ini sebagai masyayikh ajak, macam kami belajar di Darul Ifta, Syekh Dr. Rafa' Uthman ajak, dan dulu di Mekah dia baca sikit. Orang dululah saya sempat belajar dengan Syekh Tajuddin rahimahullah, apa nama dia, Meleleh. So kita nak hidupkan ihya pembacaan kitab sebegini supaya kita tengok kehebatan para ulama kita yang begitu agung.
Al-udhiyatu ataupun al-udhiyah bitakhfif. So kita boleh baca tasydid dengan takhfif. Macam amin lah. Ada 3 qiraat. Amin bil mad ataupun bil qasri. Amin. Dan itu soalan orang tanya saya, Ustaz yang mana betul? Kadang-kadang ada imam baca amin. Ada imam baca amin. Ada imam jarang baca yang ketiga. Lurah yang ketiga dia baca dengan tasydid. Itu amin. Jadi itu jarang kita dengar. Tapi kalau di masjid selalu kita dengar qiraatan itulah amin dengan amin. Lurah sahihah. Sebab tu sebahagian fiqh diistidlalkan dengan bahasa Arab. Satu benda yang saya sebut itu sebahagian pada ulama-ulama qiraat kita agak marah sikit sebab dia kata kita bagi orang salah. Bukan, itu segi tajwid salah lah. Iaitu apa dia yang disebut sebagai bacaan makhraj. Bismillahirrahmanirrahim. Memang salah. Salah bacaan begitu. Tapi dari segi fiqh sah. Tapi jangan jadi imam lah. Ini kena pecat lah. Kerana ada lurah bahasa Arab yang sebut ha dengan ha. So Imam Isnawi sebut dalam kitabnya Al-Kawkabul Munir, makna pandangan fiqh tidak batal, cuma makruh lah. Sebab dia baca qiraat yang tidak masyhur. So ini untuk perhatian fiqh. Fiqh ni nak bagi sah ya, tapi segi afdal imam macam tu tak boleh jadi imam masjid lah. Sebab dia akan menyusahkan orang tak puas hati dan seumpama dengan dia. So itu pentingnya kita belajar lurah. Mana nak tahu nanti kita punya enhance pengajian sijil profesional kita ni, kita ada satu subjek yang saya akan ajar, iaitu Al-Kawkabul Durri fi Tahriji Al-Furu' Al-Fiqhiyati ala Masail An-Nahwiyah. So kita belajar fiqh berdasarkan bahasa Arab. Berijtihad di dalam penggunaan lugah Arabiyah. Dan itu saya rasa satu perkembangan yang sangat baik untuk dunia fatwa, dunia fiqh kita. Sebab kita nak jadikan pengajaran fuqaha ini menguasai, dia lead suasana masyarakat. Orang akan menunding jari kepada mereka untuk mencari penyelesaian. Dan ini adalah harapan semua pihak. Pihak JAKIM, pihak kementerian, pihak takmir. Kita semua adalah orang yang memberi ilmu, bukan memberi hawa nafsu. Ya. Bima rawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dalam usul fiqh bererti tadullu alal mudawamah. Makna dia menunjukkan kepada sunnah muakkadah. Di antara kaedah kita mengetahui yang mana satu muakkadah dan tidak muakkadah, kita lihat kepada riwayat sahabat yang menunjukkan kepada perkataan kana. Dapat tak? So bila kana ini dia tadullu alal mudawamah dan muhafazah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhi bikabashain qala Anas wa ana udhi bihima. Rasulullah menyembelih 2 kambing kibas, biri-biri, dan Anas berkata aku pun buat macam tu juga. Persoalan di segi usul fiqh, perbuatan Nabi adakah menunjukkan kepada wajib ataupun kepada sunat? Khilaf di kalangan fuqaha, ya. Khilaf di kalangan fuqaha, tetapi yang ijma'nya menunjukkan kepada masyru'iyah. Mana benda tu masyru'? Masyru' maksud dia boleh dibuat, sama ada dia wajib, sunat atau harus. Sebab itu alal aqal disebut aslus sunnah syatan. Aslus sunnah syatan. Kamalus sunnah syatan. So di sana beza di antara aslus sunnah dengan kamalus sunnah. Itu term ataupun mustalah yang digunakan oleh ulama kita. Dia akan sebut syatun aslu sunnah, makna paling minima floor. Dia punya floor sunnah itu adalah seekor kambing. Sama ada perempuan atau lelaki. Tapi mimbab kamali sunnah 2 ekor. Nak buat 3 harus, tak ada masalah. Okay. 4 pun tak ada masalah. Qala Anas wa ana udhi bihima wa laysat wajibatin. Ini tafsir penerangan daripada seorang sahabat, dia tidak wajib, menolak pandangan Abu Hanifah rahimahullah yang menyatakan dia adalah sebagian ulama menyatakan wajib. Baik, seperti Abu Hanifah rahimahullah. Walaysat biwajibatin. Kalau di segi nahwu, siapa tahu i'rab biwajibah?
kita tak dapat makluman lagi. Dalam semua 10 dia ada lebih kurang lebih daripada 14 subjek, tapi mana 10 bulan lah. Semua kita Arab, kita muktamad dalam mazhab dan ada isu fiqh semasa, usul fiqh, maqasid dan juga kaedah fiqhiyah. So kita punya program more kepada pembentukan ilmu fatwa. So kelengkapan tu, floor tu kita bentuk di sini insya-Allah. Okey, silakan Maulana untuk teruskan. Ya, kita sambung ya. Setelah. Terima kasih. Kita sambung balik pengajian kita. Qala walaysat biwajibatin. Ada nuskah sebut walaysat wajibatan. Dua-dua nuskah sahih. Sebab satu, dua-dua khabar kepada laysat, cuma yang biwajibatin tu hanyalah ba zaidah dan fi mahalli nasbin khabar laysat. So kalau ada nuskah sebut walaysat wajibatan, walaysat biwajibatin, keduanya qiraah sahihah segi lughawiyah. Jadi tak ada isu di situ, okey? 5 rawa, dalilnya adalah 5 ruwiyah. Ingat bila tidak ada apa dia sanad, maka disebut sebagai 5 ruwiyah. Anna Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma kana la yudhiyani makhafata an yura dhalika wajiban. Jadi ada riwayat Umar dan Abu Bakar tak membuat korban, bimbang takut dilihat sebagai wajib. Maka di sinilah ulama usul bahas, adakah disebut ini sebagai apa? Fi'lu syaikhain, ya, ittifaqu syaikhain. Dalam pembahasan usul fiqh, dalam bab ijma' ada diperbahaskan isu ittifaq ijma'u syaikhain. Adakah ijma' syaikhain iaitu Abu Bakar dan juga Umar merupakan hujjiyah ataupun sebagai dalil murajjah? Ya. So kita ada di sana sebagai hujjah, satu ijma'. Ijma' hujjah tapi dia plus, tidak boleh disanggahi. Hujjah zanniyah, makna dia sebagai satu maslak litarjah. So itu isu yang boleh dikaji dalam usul fiqh untuk siapa yang ingin mendalaminya. Okey. Tetapi mazhab Syafi'i tidak menjadikan ittifaqus syaikhain dan juga majoriti ulama sebagai hujjah. Dia sebagai disebut sebagai maslakun litarjah. Bila ada pertembungan dua dalil, maka perbuatan syaikhain ini sebagai pentarjih, pentarjih. Seperti hadis mursal, bukan hujjah tetapi sebagai murajjah, ya. Asy-syarhu, kita tengok macam mana ulama bahas satu persatu. Hadithu Anas rawahu al-Bukhari bi lafzih. So kalau kita buka Sahih Bukhari, lafaznya sebiji sebab Imam Syirazi nukil sebiji. Ini menunjukkan bahawa ulama Syafi'i semuanya i'timadnya kepada kitab-kitab yang sahih. Bukhari, Muslim ila akhir. Dan manhaj Imam Nawawi dalam Majmu' disebut pada Muqaddimah Majmu', kita dah ada pembelajaran dalam Muqaddimah Majmu' pada sesi yang lain, bahawa kalau disebut apa, kalau Imam Nawawi menyebut hadis rawahu Bukhari dan Muslim, dia tidak akan ada ta'liq ataupun komentar. Karena sudah diijma' oleh ummah, bukan ulama, ummah, talaqat huma bil qabul. So mereka terima dengan seadanya tanpa menghisap segala sanad yang sedia ada. Qala wa rawahu Muslimun aidan wa lafdhuhu an Anas. Qala dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kabashain amlahain. Ada lafaz yang lain, dia apa dia, kambing yang ada warna hitam putih ni, amlahain, aqranain, iaitu yang ada tanduk, dhabaha huma biyadih. Rasulullah sembelih sendiri dengan tangan Rasulullah. So sebab itu ulama istinbat di sini, siapa-siapa yang berkorban sunat dia sembelih sendiri, tapi tak semua beranilah. Baik, wasamma bismillahirrahmanirrahim, basmalah, wa kabbara Allahu akbar, wa wada'a rijlahu ala safahatihima, dan dia dia baringkan kakinya. So ini menunjukkan adab. Kalau negara Arab tak ada mereka sembelih kambing sambil berdiri je. Walam yadhkur qaula Anasin. Dalam hadis Muslim dia tak sebut wa ana udhi bika basyain. Wa dzakarahu Bukhari. So dalam Bukhari sebut, dan dalam Muslim tidak sebut. Ini akan dibahaskan dalam
ilmu ulumul hadis dipanggil ikhtilaf majlisain. So kadang-kadang tak disebut hadis ini, disebut di sini sebab apa? Berlaku dua majlis yang berlainan. Okey, sebab tu dalam kita pengajian usul fiqh, macam mana kita nak tahu hadis sahih tak sahih, kita akan melihat kepada ittihad majlis dan ikhtilaf majlis. So ini akan didalami oleh ahlul hadis. Okey, ahlul hadis yang akan membuat penilaian. Tapi bila Bukhari yang Muslim buat penilaian, kita sami'na wa ata'na lah, tak ada isu lah. Tapi mereka yang sibuk dengan ilmu ulumul hadis, di situ ada perbincangan mereka. So ini satu Imam Nawawi orang yang layak. Dalam kitab-kitab menyebut Imam Nawawi sebagai mujtahid mazhab ataupun mujtahid tarjih dan mufti mazhab, tetapi melihat kepada tindak tanduknya dia mencapai tahap mujtahid mutlak. So itu kehebatan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Wa dzakarahu Al-Bukhari. Kalau kita baca Bukhari mungkin dalam bab 3, bab udhiyah, selepas bab haji, kita boleh tengok hadis. Siapa yang nak tahqiq boleh cek sendiri dengan siapa rajin, boleh buka. Senangnya ada di PDF, tulis je. So ilmu dia berkembang. Ini cara kita belajar kitab turas, ya. Wa amal athar al-madhkur. Tengok di sana ada beza hadis dengan athar. Dan ada persamaan. Kullu hadithin atharun wa laysa kullu atharin hadithan. Semua asar adalah hadis, tetapi tak semua hadis adalah asar, tapi tak semua asar adalah hadis. Sebab asar mungkin datang daripada Rasulullah, mungkin datang daripada sahabat. Sebab itu kalangan tersebut wa hadza ma'thurun. So itu mujmal. Kita kena cek ma'thur daripada Rasulullah kan, ma'thur daripada sahabat. So kita tengok komentar daripada Nawawi rahimahullah. Untuk kita mengetahui asar ataupun fiqhus salaf, dua kitab yang kita perlu dalami, iaitu Musannaf Abdul Razak dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Musannaf Abdul Razak dan tahqiq dia Abdul Rahman Al-A'zami, ada 15 jilid, cetakan Darul Maktab Islami, dan satu lagi Musannaf Ibnu Abi Syaibah 28 jilid, tahqiq Muhammad Al-Awwamah, Allamah Muhammad Al-Awwamah. Dan seorang doktor apa nama, lebih kurang 28 jilid juga. So itu kitab fiqhus salaf. Di samping kita membaca Fathul Bari dan Nailul Awtar. Ini adalah peringkat-peringkat untuk menjadi mujtahid. Sebab itu saya baca di sini untuk kita nak tengok, bukan senang nak jadi mujtahid ni. Bukan kita copy paste atau kita baca buku kecil tak akan mencapai mujtahid. Mujtahid adalah satu kedudukan yang tinggi daripada semua kedudukan. Tak sama dengan level anugerah di zaman sekarang ni. Mujtahid adalah satu tariqah yang tinggi dari sudut agama dan dari sudut ilmuan. Kerana mereka telah mencapai istiqlal dalam berfikir dalam kerangka syar'i. Tidak terikat dengan metodologi moden, tapi terikat dengan manhajiyah yang diletakkan oleh ulama usul kita. Asasnya adalah menguasai bahasa Arab. Peringkat bahasa Arab bukan degree. Peringkat bahasa Arab dia menguasai, iaitu dia yafham khitab al-Arab. Dia boleh faham macam orang Arab faham. Mana dia sarfan wa nahwan balaghiyan adaban mufradan wa tarkiban. Makna dia boleh faham secara cepat. Dia orang panggil apa? Dia punya orang kata apa? Pantas. Itu disebut sebagai faqihun nafsi, cepat faham, surah, sari'ul fahm. They quickly understand. Baik. Farawahul Baihaqi dalam kitab apa? As-Sunanul Kubra. Ataupun dalam kitabnya Ma'rifatus Sunan wal Athar. So itu dua kitab yang sangat penting bagi ulama Syafi'i, kerana kata Imam Nawawi, orang yang paling alim dalam mazhab Syafi'i siapa dia? Al-Baihaqi. So kita di dalam nak menguasai jamiah madrasah Syafi'i bukan senang lah. Kita ada madrasah Nawawi dan yang mutaqaddimin Baihaqi dan Ibnu Munzir. Sebab itu kita tak pernah nak mendakwa kita ni faqih Syafi'i ke apa, tak, memang tak layak lah. Kalau saya memang tak layak, kerana madrasah sangat besar, lebih besar daripada universiti yang ada. Lebih besar daripada Universiti Azhar, daripada Universiti Madinah, lebih besar daripada Universiti UIA, UM.
Karena kalau kita tengok kepada silibus semua universiti, tak ada universiti yang menyediakan kaifiyah menguasai mazhab. Walaupun di Azhar dia ada pengajian mazhab Syafi'i ini, tetapi pengajian itu tak lengkap untuk mengkaji semua madrasah Syafi'iyah yang kubra. Sebab itu untuk mengkritik mazhab ni bukan senang, sebab universiti pun tak dapat nak memenuhi, pondok pun tak dapat memenuhi kehendak mazhab. Luas. Imam Nawawi mencapai tahap ini. Subhanallah. Dia membaca tariqah mutaqaddimin dan mutaakhirin, Iraqiyin, Khurasaniyin, Baghdadiyin. So, bukan senang untuk kita nak kata kita ni pakar mazhab. Imam Ibnu Hajar bila dia tulis kitab Nihayatul Muhtaj, 400 ulama semak buku dia, edit. Kita 2-3 orang cek. Itu muskilah kita. Tapi ala kulli hal tak dapat yang atas, kita pergi yang rendah. Ilmu ni dia tidak ada satu benda yang sia-sia. Rendah pun bagus, tinggi pun bagus. Cuma kita nak cerita kehebatan. Ini baru ilmu Imam Nawawi rahimahullah. Kita belum pergi baca kitab lagi. Kalau sahabat-sahabat baca kitab lagi ambil masa. Subhanallah, kita akan menghadapi kesulitan bahasa dia, munaqashah ilmiah dia, munaqashah usul dia, munaqashah hadis dia, nasah mansukh. So itu dalam kitab dan kita membaca kitab risalah dan juga kitab yang mudah untuk kita baca, Musnad Imam Syafi'i. InsyaAllah mungkin kita enhance satu hari nanti, kita mungkin baca 100 hadis dalam Musnad Imam Syafi'i rahimahullah, supaya sanad kita bersambung dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Adapun mazhab yang lain dia ada arbabuha. Kita tidak mendalami mazhab lain seperti mana ulama mazhab lain yang mendalami. So itu min babil i'tiraf. Belajar Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, tapi tidak sedalam mazhab Syafi'i yang kita mempunyai jaluran dan sanad yang lebih banyak daripada mazhab yang lain. Wa ghairuhu bi isnadin hasan. So bi isnadin hasan, sanadnya adalah hasan. Rijal dia adalah maqbul, tetapi agak kurang daripada rijal as-sahih. So ini dibahaskan di dalam ilmu-ilmu mustalah hadis. Kitab yang di antara yang terbaik adalah Muqaddimah Ibnu Salah dan juga Tadribur Rawi. Saya untuk bagi pengetahuan, manakala kita nak belajar betul-betul, kalau di Penang saya ada seorang sahabat dan juga guru saya seorang yang hebat, nama dia Dr. Omar. Siapa yang nak belajar hadis boleh belajar dengan dia, Dr. Omar Muhammad Nur. Dia seorang pakar dalam bidang hadis, belajar dengan masyayikh yang besar, Dr. Itir, Dr. Rifai, besar. Dia ada di USM. So boleh belajar hadis dengan dia. Dia di antara orang yang mahir dalam mentakhrij hadis, dan banyak guru hadis beliau di Syria ya. Baik. Amal ahkam, so kita bahas dulu hadis, kemudian kita tengok kepada perbincangan fiqh muqaranah dan juga fiqh madhab. Faqala Syafi'i wal ashab. Ashab jangan terjemah sebagai sahabat. Ashab ialah ulama-ulama yang mengikut qawaid madhab. Walaupun luruhnya sahabat lah, tetapi mereka bukan setakat sahabat, tapi mereka adalah pengikut seperti Buaiti, Muzani, Ar-Rabi', Ahmad ibn Hanbal, Abu Thawr. So itu adalah ulama-ulama yang sangat hebat. Sebab itu sebenarnya pengajian mazhab yang sebenarnya pengajian yang sangat berat. Bukan kita hanya baca Fathul Qarib ataupun Iqna', tapi lebih daripada itu sebenarnya. At-tadhiyatu sunnatun muakkadah. Makna benda ni sangat besar sunnah dia. Sukar untuk ditinggalkan. Wa syi'arun zahirun. Syiar yang jelas. Kalau dalam buku saya dia syi'arun tahirun. Ada saqah, satu nuktah titik. So kalau siapa dalam nuskah tu dia tulis apa? Zahirun ke ataupun tahirun? Tahirun. Tahirun Dia sebenarnya syi'arun zahirun. Itu lebih la'ala shawab. Adalah zahirun. Sebab tahirun ni bersih. Dia nak sebut di sini syiar. Syiar tu dah zahir dah. Min babi takkid. Jadi letak zahirun. Jelas
Yang bari lil qadiri 'alaiha al muhafazatu 'alaiha. Yang bari kalimah mujmalun baina sunnati wal wajibi. Itu si istilah. Kita waktu rehat kan ni? Kan dia. Tak saya habis sikit ah. Dia adalah satu benda yang sunnat muakkadah. Jadi yang bari di sini berdasarkan dalalatus siyaq. Apa dalalatus siyaq dia? Sunnah muakkadah. Al-tadhiyatu sunnah muakkadah. Jadi bila disebut yang bari di sini, rujuk kepada sunnah muakkadah yang tadi. Jadi yang bari di sini maksud dia adalah sunnah. Sebab kadang-kadang boleh jadi wajib. Tengok kepada konteks. Sebab tu yang bari adalah mushtarakun. Dia bukan qadrun mushtarak. Qadrun mushtarak lain. Mushtarakun. Lafzun mushtarak bainal wajib was sunnah. Dapat tak? Nampak? Ustaz Zubir, terima kasih. Ustaz Zubir daripada mana? Kedah. Oh, ni Ustaz Zubir, bukan Ustaz Zubir Abdul Rahman. Ni tuan guru saya ni. Ini adalah tokoh bahasa Arab yang luar biasa. Siapa nak mengaji syarah Ibn Aqil, boleh belajar dengan Ustaz Zubir, tuan guru saya. Ini pelajar terbaik di Azhar, Jaid Jiddan. Sekarang ni mengajak di Insaniah. Jadi apa Haji Ibrahim boleh take note lah Ustaz Zubir. Ni pakar bahasa Arab yang hafal matan Alfiqh. Saya tak ingat dia hafal berapa. Ustaz Zubir hafal 5 bait lah. So dia juga pakar mantik kita. Sebenarnya kita dalam guru takmin ni banyak tuk-tuk guru yang hebat lah. Kena kita naikkan. Kerana mereka di antara orang-orang yang tersembunyi. Ni semua ni wali-wali mastur. Saya duduk satu bilik yang Ustaz Zubir. Dia pandai masak tapi dia tak masak kot. So dalam maktabah disebut zahirun bil-dha. Dengan ada mu'jamah di situ. Baik. Yang bari al-qadiri 'alaiha. Sebab tu kita nasihat sebahagian promotor itu korban tu, mereka buat satu promote. Kalau tak mampu pun tak apa. Buat korban juga. Nanti Tuhan ganti. Yang tu tak betul. Sebab sunnah dia kepada siapa? Kepada qadiri sahaja. Ini orang duk jual ni dia kadang-kadang dia celau juga. Dia ingat kita buat Tuhan balas terus daripada langit tu. Lepas tu kita peringatkan banyak kali kepada orang yang nak minta derma, buat masjid, buat sekolah, jangan dia buat promotion pelik-pelik. Kerana apa? Itu di antara satu promotion yang bercanggah dengan etika. Orang miskin haram menderma, kata ulama. Bahkan Wabah Zuhaili menisbahkan sebagai ijma' kalau wang tersebut mengganggu makan minum anak bini. Boleh cek dalam Al-Fiqhul Islami dalam bab nafkah. So kalau orang tu tak cukup duit, kita duk suruh dia derma juga, kita telah menyebabkan dia melakukan benda yang haram. Jelas ya? Oh, kecil. Al-muhafazatu 'alaiha. So orang kaya kita ambil amal orang kaya. Langkawi sekarang ni tiket penerbangan 200,000 Air Asia telah dijual. Amal lagi lah. Orang Kedah naik ferry je. RM17. RM17 RM29. Ferry. Tak naik Wala tajibu al-udhiyatu ataupun at-tadhiyatu bi asli syar'i. Apa maksud bi asli syar'i? Bi dalili syar'i. So dari segi dalil syar'i tak ada. Bila kita cek ini dipanggil dalam kaedah kita nak buat istishab ataupun penistidlalan. Hanafi dia mendakwa udhiyah ini adalah wajib. So saya nak katakan kepada Abu Hanifah rahimah, bukan saya lah Imam Nawawi, saya menelayak. Wahai Abu Hanifah dan juga ulama-ulama Hanafiyin, kamu nak mendakwa ia wajib, tak ada dalam asal syar'i.
Jadi macam mana kamu nak mendakwa satu benda yang tidak ada dalil? Ijabun biduni mujibin. Mewajibkan benda yang tidak ada dalil wajib. Batilun. Al-ijabu wat-tahrimu labudda min dalil. Ini kaedah Al-Imam Nawawi dalam Majmu'. Mewajibkan atau mengharamkan mesti ada dalil syar'i. So ini cara kita berhujah tanpa merendahkan Al-Imam Abu Hanifah yang disebut oleh Imam Syafi'i, an-nas fil fiqh ayalun ala Abi Hanifah. Semua kita ni anak cucu Abu Hanifah dalam fiqh. Sebab itu kalau kita nak pakai fiqh, tak dapat tidak kena belajar fiqh Abu Hanifah. Kena baca, kena talaqi, kena berkawan dengan orang tabligh lah. Tapi orang tabligh kena pergi mengaji lah dengan tugur-tugur mereka. Lima zakarahul musannif. Musannif telah mengisbatkan secara istiqra', secara pendataan. Mana dia cek data source, sumber rujukan, tak ada daripada Quran. Fasalli li rabbika wanhar. Okey. Tetapi fasalli li rabbika wanhar tak ada qarinah yang menunjukkan sahabat meninggalkan. Abu Bakar meninggalkan udhiyah, menunjukkan dalil wanhar itu menunjukkan kepada qarinah daripada wajib kepada sunnah. Kalau dia wajib, lama tarakahuma, tak akan ditinggalkan oleh Abu Bakar. Nampak tak? So ini cara penghujahan kita. Wali annal al-aslu dalam mazhab adamul wujub. Wajib perlu ada dalil. Sebab tu tak boleh kita mewajibkan satu perkara itu tanpa dalil. Ini cara berijtihad. Ini cara kita beristimbat. Bukan senang nak mewajibkan satu perkara. Setengah orang dah bawa dalil sikit, dia terus mewajibkan. Tidak. Al-aslu adalah adamul wujub. Ini i'tibari. Tetapi kalau ibarat yang agak apa nama dia, dipanggil apa? Bukan tepat lah. Yang lebih agak sahih kepada fi'al mukallaf ialah al-aslu adamul wajib. Mungkin ada cetakan adamul wajib, tapi di saya tu ada adamul wujud. Tapi bagi sebab wujub ini dia muta'alliqun bil qadim. So dan apa nama dia, kita nak bahaskan tentang af'alul mukallafin. Sebab al-wujub adalah mustalah usuli. Ya. Kalau dia tidak salah sebenarnya, ini dipanggil tasahul. Dia panggil dalam tasahul. Tasahul maksud dia kita boleh kira lah. So sama ada adamul ijab ataupun adamul wajib, itu lebih pada qiraah yang sahihah. Baik, kita rehat dulu sebelum kita melanjutkan perbincangan tentang tafra'iyah. Ini dipanggil tafra'iyah bil mafhum. Fa yatafarra'u min hadzal asli fa in nadharaha. So kita akan belajar bab tafra' daripada kaedah, iaitu udhiyah sunnah muakkadah. So kalau orang tu bernazak adakah sunnah muakkadah menjadi wajib, itu yang dipanggil sebagai bab disebut sebagai apa? Asyartu dipanggil apa disebut dalam syar'i itu? Ma thabata bi syar'i muqaddamun ma thabata bi syarti. Jadi kita akan bincang masalah itu dalam apa perbahasan ini. So ini kaedah yang menarik. Kita rehat dulu sebab rehat sebagai daripada juzuk wasail maqasid. So kita ada wasailul ahkam, adalah akhdhur rahah, adalah faridah syar'iyyah. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Maulana Tuan Guru.